Dalam pasukan bola sepak, kita tahu ada pelbagai peranan yang dimainkan oleh setiap pemain bola sepak, termasuk dari striker ke defender. Dan akhir sekali, sekiranya anda seorang penjaga gol, anda akan menjadi benteng terakhir dan anda harus menangani masalah yang sedang menuju ke anda. Hai pelajar, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana British menggunakan ataupun usaha mereka menangani ancaman komunis di negara kita. Terdapat 9 langkah yang diambil pada zaman tersebut. Baik, mari kita lihat susunan 9 langkah tersebut. Mari kita lihat penguatkuasaan undang-undang darurat. Harus diingatkan kepada pelajar, zaman ini merupakan zaman yang mencabar semua pihak, terutama sekali kepada rakyat tanah Melayu. Pertama sekali, menahan sesiapa saja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Seterusnya, hukuman yang berat dikenakan kepada siapa saja yang membantu komunis. Selain daripada itu, memperketatkan ataupun mengetatkan undang-undang senjata, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, perintah berkurung, seterusnya mewujudkan kampung baru serta penempatan penduduk. Selain daripada itu, mengharamkan PKM juga dilaksanakan dengan parti-parti politik yang berfahaman radikal. Penangkapan terhadap pemimpin radikal juga dijalankan melalui penguatkuasaan undang-undang tersebut. Seterusnya, pemerkasaan pasukan keselamatan merupakan salah satu langkah yang sangat penting. Ia meliputi 3 unit dalam pasukan keselamatan, iaitu pasukan polis, tentera dan sukarelawan. Bahagian cawangan khas menjadi bahagian yang penting. Ia merupakan bahagian risikan. Ia ditubuhkan pada tahun 1950, diasaskan bersama Guy C. Mado yang dilantik mengetuai badan perisikan ini. Antara peranan mereka ialah tugas risikan dilakukan untuk mengetahui operasi PKM. Selain menyamar sebagai komunis untuk mendapat maklumat tentang PKM, British juga mengambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina. Kejayaan cawangan ini membuat penyusupan dalam organisasi PKM, memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Seterusnya, Special Constables ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang dijalankan. Harus diingatkan kepada pelajar, bilangan seramai 24,000 orang Special Constables dilatih dan dihantar mengawal ladang dan kawasan Lombok. Pada zaman COVID, kita ada barisan hadapan ataupun frontliners. Pada zaman tersebut, Special Constables menjadi barisan hadapan kita. Seterusnya kita lihat unit polis hutan. Namun begitu pada asalnya nama mereka bukanlah polis hutan pada asalnya. Kita lihat ia bermula dengan nama Flying Squad, dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja ni, kita lihat akhirnya mereka dikenali sebagai polis hutan. Dan apakah peranan mereka? Seterusnya, pasukan polis wanita. Ia ditubuhkan pada tahun 1955. Barbara D.R. Wentworth merupakan pegawai polis wanita yang pertama, dan beliau ditanggungjawabkan untuk melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita. Seterusnya, The Silent Killers. Siapakah mereka? Kawasan hutan bagaikan tapak permainan mereka. Senoi Prak ataupun orang perang yang merupakan pasukan
yang ditubuhkan pada tahun 1956. Ia terdiri daripada orang asli suku Senoi, Semai dan Temuan. Malah dalam bahasa Semai, unit ini dikenali sebagai Urang Perang. Auxiliary Police yang ditubuhkan pada tahun 1948. Terdapat seramai 17,000 orang anggota AP di seluruh Persekutuan Tanah Melayu.